Mara menjadi platform kepada usahawan Malaysia lebar sayap ke Indonesia. KJ dipecat, Hishamuddin Syahril digantung keahlian UMNO. Perlu bincang jika ada pemimpin UMNO dipecat mahu sertai PKR. Lelaki seram pegawai polis Capital AS dijatuhi hukuman penjara 80 bulan. Kaisedo Rayu pindah ke Arsenal. Assalamualaikum dan selamat tengah hari bersama saya Alini Nadira Ismail di Buletin Amerika TV. Usahawan Malaysia berpeluang memperkenalkan produk mereka bagi mengimport barang dagangan melalui platform Mara ke Batam, Indonesia. Selaras dengan perkembangan ekonomi semasa, pihak Mara menjemput usahawan terpilih di Malaysia untuk menyertai program Mara Batam International Exhibition MBEX 2023 di Mega Mall Center Batam. Kini kita bersiaran secara langsung bersama wartawan Amerika TV, Muhammad Arif Daniel Sumardi dan jurukamera Fahmi Norwir yang kini berada di Batam, Indonesia. Silakan Daniel ceritakan sedikit perkembangan Daniel di sana. Terima kasih Lini yang berada di studio Amerika TV. Sekarang ni saya berada di Mega Mall Batam Center Indonesia di mana sedang berlangsungnya untuk hari ketiga Mara Batam International Exhibition 2023 Lini, di mana semalam telah dirasmikan oleh Wali Kota Batam dan juga Timbalan Pengarah Mara Lini. Berapa ramai usahawan yang terpilih di sana Daniel? Ya Lini, sebanyak 50 usahawan daripada pelbagai bidang perniagaan yang turut hadir dan terlibat di Mara Batam International pada kali ini, di mana expo ini berlangsung selama 26 hingga 29 hari bulan di Mega Mall Batam Center, di mana kalau kita dapat lihat ramai pengunjung-pengunjung dari terutamanya daripada Indonesia yang turut datang ke booth-booth peniaga-peniaga dari Malaysia kali ini Lini. Jadi setakat ini saja laporan daripada saya di Indonesia bersama dengan juru kamera Fahmi Norwir untuk Buletin Amerika TV. Terima kasih Daniel dan Fahmi di Batam, Indonesia. Dalam pada itu, semasa ucapan sebelum perasmian, Wali Kota Batam H. Muhammad Rudi berkata, kehadiran usahawan dari Malaysia memberi impak ekonomi di Batam. Mungkin perdagangan dua hal ini harus kita hidupkan, karena saya yakin karena kita serumpun dari semua apapun yang ada di diri kita, saya kira sama. Hari ini di awal tahun 2023, mudah-mudahan pertengahan atau akhir akan Bapak Ibu datang kembali. Timbalan Pengarah Mara Datuk Zulfikri Osman mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini. Untuk makluman semua, sebenarnya saya telah pun memulakan perbincangan untuk kerjasama di antara dua negara, Malaysia dan Indonesia, di antara Mara dan Batam ini sejak daripada bulan Oktober lalu. Jadi mencari-cari peluang macam mana? Sebab tugas saya di Malaysia adalah untuk membantu para usahawan, bantu usahawan mencari peluang perniagaan dan sebagainya. Beliau berharap dengan adanya kerjasama dua hal ini, banyak lagi peluang yang boleh diteroka. Sementara itu, gimik pelancaran program Mara Batam International Exhibition 2023 disempurnakan Timbalan Pengarah Mara Datuk Zulfikri Osman dan Wali Kota Batam H. Muhammad Rudi. Pelancaran itu berlangsung di Mega Mall Batam Center dengan kedua-duanya menandatangani perasmian disaksikan pada hadirin yang hadir. Pak Wali Kota, kalau tengok ini love you ya Pak Wali Kota, terima kasih atas 600 ya. Pergerakan kita mungkin akan terbatas dan akan mengalami kesukaran seiring dengan peningkatan usia dan tahap kesihatan masing-masing. Jadi, masa sekaranglah amat sesuai untuk kita menjaga kesihatan tulang, sendi dan otot. Susu Highflex mengandungi sumber nutrisi penting seperti protein, kalsium dan vitamin D yang membantu pembentukan semula tulang dan mengurangkan risiko osteoporosis. Penambahan kolagen membantu mengurangkan keradangan pada sendi dan kerosakan tulang rawan.
Jabatan Sosial High Flag sekarang jika masih berdekatan dengan anda. Bekas Ketua Pemuda UMNO yang juga Timbalan Ketua UMNO bahagian Rembau, Khairi Jamaluddin dipecat keahliannya dari UMNO malam tadi. Sumber parti memberitahu keputusan itu dibuat pada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang dipengerusikan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi semalam. Sementara itu, Ketua UMNO bahagian Sembrong Datuk Seri Hishamuddin Hussein dan Naib Ketua Pemuda UMNO Syahril Hamdan digantung keahliannya. Hishamuddin dan Syahril mengikuti senarai pemimpin terbaru yang digantung selepas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Tan Sri Noh Omar memaklumkan menerima keputusan. Turut digantung keahlian selama 6 tahun Ketua UMNO bahagian Tebrau Datuk Maulizan Bujang. Sementara itu, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang ditemui media enggan berkongsi senarai pemimpin yang dipecat atau digantung, sebaliknya menyatakan keputusan yang dibuat MKT malam tadi terpaksa dilakukan walaupun pahit. Beliau juga menjelaskan semua tindakan disiplin yang dikenakan juga sudah mengikut saranan lembaga disiplin UMNO. Parti Keadilan Rakyat PKR akan berbincang terlebih dahulu jika ada pemimpin UMNO yang dipecat mahu menyertai mereka. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata, beliau tidak boleh membuat keputusan itu secara berseorangan, sebaliknya ia perlu dibuat secara kolektif oleh semua pemimpin PKR. Menurut Rafizi, perkara itu perlu dibincang di peringkat parti terlebih dahulu. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan dalam kenyataan malam tadi mengesahkan Tan Sri Noh Omar dan Khairi Jamaluddin dipecat daripada UMNO. Kedua-duanya dipecat parti disebabkan pelanggaran disiplin parti mengikut Perlembagaan UMNO kerana kesalahan sewaktu pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Ahmad Maslan berkata, ahli UMNO yang digantung hak-hak dalam parti selama 6 tahun adalah Datuk Seri Hishamuddin Hussein, Ahli Parlimen Sembrong, Datuk Maulizan Bujang, Ketua Bahagian Tebrau, Datuk Seri Muhammad Salim Sharif, Ketua UMNO Jempol dan Syahril Sufian Hamdan, bekas Ketua Penerangan UMNO. Rafizi yang juga Ahli Parlimen Pandan berkata, perbincangan di peringkat parti itu akan dibuat jika perkara berkenaan timbul. Luar negara, lelaki yang melakukan serangan semburan lada ke atas pegawai polis Kapital Amerika Syarikat AS yang meninggal dunia sehari selepas rusuhan 6 Januari 2021 dijatuhi hukuman penjara 80 bulan dengan ditolak masa yang telah dijalani dalam tahanan ketika perbicaraan. Julian Khater, 32, mengaku bersalah menggunakan semburan lada terhadap Brian Sicknick dan 2 pegawai lain, memberitahu Hakim Daerah Amerika Syarikat, Thomas Hogan, tindakan terburu-buru hari itu bukan sifatnya sebenar. Sicknick meninggal dunia akibat strok pada keesokan harinya. Walaupun pemeriksa perubatan Francisco J. Diaz mengaitkan kematian Sicknick dengan sebab semula jadi, beliau memberitahu Washington Post bahawa beliau percaya semua yang berlaku pada 6 Januari 2021 memainkan peranan dalam kematiannya. Beribu-ribu penyokong Donald Trump menyerbu Kapitol hari itu dalam usaha untuk membatalkan kekalahannya dalam pilihan raya. Joe Stanius, 41, dari Morgantown, Virginia Barat yang pergi ke Washington bersama Khater dan membekalkan ejen kimia yang digunakan Khater, mengaku bersalah tahun lalu atas tuduhan salah laku yang lebih ringan kerana berkelakuan tidak senonoh atas alasan terhad. Hukumannya masih diteruskan di Mahkamah Persekutuan di Washington. Kedua-dua pihak pendakwaan dan peguam belanya sedang berusaha untuk menolak tempoh masa untuk 5 bulan lebih dia berkhidmat dalam tahanan pra perbicaraan. Kita beralih ke berita sukan. Moises Caicedo memohon Brinton melepaskannya ke Arsenal untuk rekod perpindahan kelab itu. Pendahulu Liga Perdana Inggeris, Arsenal sebelum ini menyaksikan tawarannya untuk membeli pemain tengah Ecuador itu pada harga 60 juta pound ditolak oleh Brinton.
Caicedo berkata dia berharap penyokongnya akan sentiasa menyokongnya. Pengendali Brighton, Roberto De Zerbi, masih mahu mengekalkan pemain 21 tahun itu sekurang-kurangnya sehingga akhir musim ini. Brighton sudah melepaskan penyerang Belgium Leandro Trossard kepada Arsenal pada harga 27 juta pound ketika jendela perpindahan bulan ini. Caicedo yang turut dikaitkan dengan perpindahan ke Chelsea untuk bersama bekas pengendaliannya, Graham Potter, mempunyai kontrak dengan Brighton sehingga tahun 2025. Brighton akan berdepan Liverpool di laman sendiri pada pusingan keempat Piala FA esok. Assalamualaikum and hi, saya Lia. Okey, hari ini Lia nak kongsikan pula berkenaan tip penjagaan kesihatan telinga dan pendengaran. Okey, telinga kita perlulah dijaga dan dilindungi daripada bahaya supaya ianya sihat dan boleh berfungsi dengan baik. Jadi, tips penjagaan kesihatan telinga dan pendengaran hari ini dibawakan khas oleh Amerika Farmasi. Tips penjagaan kesihatan telinga dan pendengaran. Pertama, elakkan penggunaan pengorat telinga jenis cotton bud. Kedua, pastikan telinga sentiasa kering dan tidak basah agar terhindar dari jangkitan bakteria. Ketiga, hindarkan penggunaan earphone dalam keadaan masanya lama. Keempat, lakukan pemeriksaan telinga secara berkala. Tips kesihatan ini dibawakan khas oleh Amerika Farmasi. Sekian saja Buletin Amerika TV hari ini. Ikuti perkembangan terkini kami di saluran Facebook, TikTok dan YouTube Amerika TV. Sebelum itu, saksikan latihan boria daripada pelajar SK Penambang untuk pertandingan akhir pidato Piala Presiden Amerika yang akan berlangsung pada 4 Februari ini di ruang Legar Maidin Tunjuk. Saya Alini Nadira Ismail. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Tentu saja